Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nak buat sambungan daripada video saya sebelum ni. Jadi sebelum ni kita ada melihat tentang pertama sekali spine. Spine kedua kita akan lihat berat, dan ketiga GPP ya. Jadi kita dah selesai. Yang ni kita dah selesai. Jadi saya ada bagi graf. Satu dia punya poundage. Ni poundage dia daripada 0 sampai 100. Kemudian ni dia punya spine ni lah, daripada 0 hingga ke 1000. Jadi kurang lebih grafnya beginilah. Jadi kita boleh tengok lah, kalau kita punya poundage kita 50 pound, so kita boleh tengok lah mungkin spine dia 400 mungkin. Itulah spine yang kita buat lah. Ok, hari ni kita nak sambung mengenai berat dan GPP. Kita sekarang dalam sukan memanah. Jadi kalau tuan-tuan tahulah kan, rasa semua orang tahu ya, mesti ada dua bahagian lah. Ada dua perkara untuk kita memanah ni. Pertama sekali kita kena ada busur. Kemudian kita kena ada anak panah. Okey. Jadi kalau kita tanya tentang kekuatan busur, busur ni kekuatannya terletak pada poundage nya. 90 pound, 80 pound, 70 pound, 60 pound seterusnya lah, sampai 20 lebih pound pun boleh. Dan begitu juga anak panah. Anak panah kekuatannya terletak pada spine nya kan. Spine 150, 250, 300, 400. Maknanya lagi tinggi nombornya lagi lembut lah spine tu. Okey. Jadi ada gabungan lah, ada hubungan di antara dua ni. Kalau kita nak memanah dan kita nak pastikan anak panah kita terbang dengan baik, kemudian pada masa sama tidak ada kemalangan. Apakah kemalangannya? Kemalangannya seperti anak panah patah semasa kita melepaskan, ataupun busur kita pecah semasa terbang. Jadi dua-dua ni kita kena gabungkan kan. Kita akan kena buat satu pilihan. Jadi pilihan kita ni, apakah perkara yang pertama sekali untuk kita buat pilihan ni? Kita punya pilihan ni mesti berdasarkan busur kita, kekuatan busur kita dulu, iaitu berapakah poundage busur kita. Itu kita mesti tahu dulu. Contohnya 60 pound at 28 inci. Ini kalau ditarik 28. Kalau ditarik, kita mungkin menggunakan bor tatar. Mungkin masa dijual ditulis ini. Tetapi kalau kita mengamalkan kita beli bor tatar, contoh bor yang desainnya untuk tarikan yang panjang, mungkin tarikan kita mungkin di 31. Jadi poundage nya akan berubah. Mungkin sini sudah jadi 65 ataupun 70 pound. Jadi begitulah. Jadi penting untuk kita tahu sebelum kita buat pilihan ni, kita perlu tahu ni poundage kita ni berapa. Okey, tadi kita sambung pada pilihan. Pilihan ini berdasarkan apa tadi? Kekuatan busur. Jadi ada dua kat sini. Tujuan kita pilih pilihan kita. Jadi pilihan kita ni untuk pilihan apa? Pilihan arrow yang sesuai lah kan. Pilihan ni kita kena gabungkan lah apakah yang sesuai untuk arrow kita. Jadi pilihan ni berdasarkan poundage. Jadi poundage ni kita jadikan dia sandaran lah. Sandaran. Daripada sandaran poundage ini ada dua benda yang kita nak elakkan. Okey. Pertama, kita nak mengelakkan
arrow patah. Kedua, kita nak elakkan bore kita, busur kita pecah. Dua benda yang kita nak elakkan. Kita tak mau. Okey, jadi untuk kita elakkan dua perkara ni, kita pergi bahagian sini dulu. Kita pergi bahagian arrow. Kita ada dua bahagian lah. Sini arrow, sini bahagian arrow, sini bahagian busur. Ini dua bahagian. Untuk kita elakkan arrow kita patah, jadi apa kita tadi, saya cakap tadi, kita bersandarkan kepada poundage. Jadi tuan-tuan kena tahu dulu poundage. 90 kita ada, 80 dan 70, 60 dan seterusnya. Jadi kita tadi sudah share mengenai table, satu graf sebagai rujukan. Ini graf ni poundage nya, ini dia punya spine nya. So ini spine nya 1000, ini 1000, yang ni poundage nya makin ke atas makin berat 100. Jadi kalau kita tengok graf nya kurang lebih begini ya. Jadi kita boleh check. Kalau saya punya ni 90, maka dia kena pada line ni, kemudian dia jatuh mungkin 150 ataupun 250 gitu. Jadi kita teruskan lah. Okay. Jadi selection kita dah tahu dah ni, kita punya bow kita kategori apa, 90, 80, 70 pound. Okay, maka kita select spine nya, spine ni punya arrow. Contohnya 90, 250, 80, 300. Yang ni mungkin 350, yang ni 400 dan seterusnya lah kan, sampai 400. Okey, jadi kalau kita pilih arrow, kita dah tahu dah. Kalau contoh saya pakai bow 60 pound, jadi saya select inilah spine nya, arrow nya, spine nya begitu. Okey dah, jadi saya sudah selesai. Mana insyaAllah arrow saya tidak patah kerana kekuatan arrow itu pada spine nya. Ini static spine lah kan. Kemudian kita pergi pula pada bow, busur pun sama, perkara yang sama juga. Kita kena tahu dulu apakah busur kita, apakah poundage busur kita. Sama lah kan, 90, 80, 70, 60. Okey, jadi tadi bab spine habis. Kemudian untuk elakkan busur kita pecah, kita mesti menggunakan arrow yang sesuai beratnya. Kalau arrow itu terlalu ringan, boleh menjadikan busur itu pecah. Kalau terlalu berat, menjadikan arrow itu penerbangan dia mungkin kurang laju, kurang efisien lah. Jadi kita kena ada satu berat yang sesuai lah. Ibaratnya macam kita nak baling bola lah kan. Tangan kita ibarat busur, kita nak baling bola. Jadi saya ada dua bola pingpong satu, bola tenis satu kan. Kalau ikut pada pandangan kita, mestilah bola pingpong lebih laju kan, sebab bola pingpong lebih ringan. Tapi apabila kita baling terlalu ringan, tangan kita sakit dan dia tak pergi jauh berbanding dengan bola tenis kan. Kita boleh baling tanpa tangan kita sakit dan boleh pergi lagi jauh. Kerana apa? Kerana ada kesesuaian berat dibandingkan dengan kekuatan kita. Jadi tu, apakah berat yang sesuai? Okey, bercerita tentang berat. Berat ini kalau dirujuk kebiasaan kita, mungkin warga Nusantara ni dalam unit gram. Tetapi di US dipanggil grain. Ni GM, ni GR, grain unit dia. Jadi 1 gram ini, 1 gram
bersamaan dengan 15.1 grind, tak silap saya. Okay. Kamu boleh dapatkan berat ni dalam 2 unit yang ni lah, tetapi saya lebih suka untuk terangkan dalam bentuk unit grind yang ni. Kerana apa? Sebab ini ada relationnya dengan GPP. Dia ada relation dengan GPP, nanti tajuk yang ketiga lah. Maknanya G ni adalah grind, adalah berat ni, P adalah per, yang ni adalah poundage. Ni bahagi, yang ni poundage lah. Okey, jadi apakah nisbah yang sesuai ataupun berat yang sesuai untuk bow yang berpoundage sedemikian supaya tembakannya tidak memudaratkan bow lah, maknanya bow tidak pecah. Okey. Jadi nisbah inilah yang dipanggil GPP, GPP. GPP. Okey. Jadi tu GPP ni adalah grind, P ni adalah per ataupun bahagi, ni adalah poundage. Poundage ni adalah poundage bowl lah. Sebagai contoh, di dalam artikel-artikel GPP yang tersenarai adalah seperti berikut lah. 7 ada GPP 7, ada GPP 8, ada GPP 9, ada GPP 10, ada GPP 11, ada GPP 12. Dengan menggunakan GPP ini, kita nak dapatkan berat yang sesuai. Okey, berat yang sesuai. Apakah berat yang sesuai untuk poundage berikut? Kita gunakan GPP ni. Contohnya begini. Ini GPP nya 7, GPP nya 8, GPP nya 9 dan 10 tekan. Okey, 11, 12, 13. Ini GPP ya. Jadi kita nak dapatkan berat dia, berat arrow ni, berat arrow yang sesuai berdasarkan GPP, mengikut GPP. Okeylah, saya perlu padam. Saya padam semua, saya mula daripada GPP nya. Okey. Saya perlu terangkan GPP punya nisbah itu dan kesan-kesannya lah. Sebentar tadi kita ada GPP. GPP ni bersamaan dengan grind ataupun berat arrow dibahagikan dengan poundage. Di dalam artikel kita adalah GPP ni yang telah dikira. Ada yang 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Nah, macam mana contoh GPP ni dikira? Contohnya begini. Contoh bow saya 60 pound. Berat arrow saya sama dengan katakan 25 gram. Bersamaan dengan 25 dikalikan dengan 15.1 sama dengan 377 gram. Jadi GPP yang saya gunakan sama dengan 377 dibagikan dengan 60. Ini matematika sikit lah. Jadi 6/2 GPP. Begitulah. Ini contoh inilah nisbah kita, nisbah berat dengan poundage kita, dan dia akan ditulis beginilah. GPP ni boleh dapat
6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi kalau kita tambah beratnya lagi, GPP nya akan naik lah. 7, 8, 9, lagi berat arrow kita, lagi berat lah GPP nya akan naik kan. Ni, kalau ini naik, ni makin tinggi, maka ini pun akan tinggi gitu. So jadi dalam pada sini, dalam GPP ni, inilah yang paling ideal lah, paling baik lah, orang kata paling sesuai lah, di 10 GPP. Kalau di sini paling optimize, maknanya kamu menggunakan dalam keadaan yang paling efisien lah. Maknanya bow dan arrow sangat efisien dan boleh membantu untuk kelajuan arrow. Tetapi kurang daripada 7 tergantung. Ada di kalangan bow ataupun busur-busur yang dia bagi jaminan tidak boleh kurang daripada 7 kan. Dan kalau di sebelah sini pula, semakin kita tambah beratnya, kita akan mengurangkan vibrasi ya, gegaran, sebab beratnya telah ditransfer kepada arrow. So ini yang idling lah, ideal, yang baik lah, baik. Okey. Kemudian ini yang optimum lah, optimum ataupun efficient lah, efficient. Ini border lah ni border lah, pada saya border lah, bukan border lagi lah, saya nak tak recommended lah. Okey, yang ni akan minimize vibration, akan kurangkan vibration. Okey. So jadi ni GPP yang kita dah kira tadi, kita nak macam ni. Jadi macam mana ni? Okey lah. Jadi kita ada poundage dan kita ada bow, jadi kita kena set up GPP kita. Okey.